Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk waktu ini kita teruskan dalam program Alangkah Baiknya. Kita bersama-sama dengan Tok Lan. Seperti biasa, kita bercerita tentang penanaman dan juga cerita-cerita tentang petani moden dan sebagainya. Assalamualaikum Tok Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pastinya ini adalah program yang selalu dinanti-nantikan oleh rakan-rakan kita yang sentiasa inginkan ilmu bercucuk tanam ni Tok Lan. Tok Lan, hari ni kita nak cerita pasal apa ni Tok Lan? Okey, ilmu wujud tanam tu dah banyak kali kita Aha. bincangkan, kita kongsikan. Mhm. InsyaAllah mungkin lepas ni kita akan kongsikan insyaAllah. Mhm. Tapi hari ni kita nak sentuh sikit berkaitan dengan agak serius sikit. Pendidikan. Pendidikan, sektor Ah. pertanian, agriculture dan pendidikan di negara kita Cik Amar. Okey. So kita serius sikit ni Cik Amar. Boleh? Boleh. Kita serius sikit lah. Jadi tajuknya untuk pagi ini ialah berkaitan dengan adakah keperluan ataupun kehendak dalam sistem pendidikan negara. Jadi kalau mereka dulu yang masuk sekolah vokasional dan sebagainya, kita ada vokasional pertanian dan sebagainya, kan? Bagaimana Tok Lam melihat isu ataupun perkembangan semasa yang mampu mengubah lanskap industri pertanian di Malaysia, Tok Lan? Okey, Cik Amar, sebenarnya saya ataupun kami pihak Toklan bukanlah pihak yang sebenarnya patut bercakap berkaitan dengan polisi pendidikan negara Cik Amar. Cuma kami sebagai usahawan pertanian sekarang ni, kita nak membawa idea ataupun kita punya experience, pengalaman kita dan juga kita punya orang cakap sedikit pengetahuan berkaitan dengan pertanian moden Cik Amar. Di mana kita lihat sekarang ni kita bercakap tentang smart farming, modern farming di seluruh dunia secara global Cik Amar. Jadi kita nampak ini merupakan suatu kehendak, keperluan yang perlu ada dalam sistem pendidikan kita. Cik Amar, kalau dulu zaman dahulu kita dengar pasal polisi bumi hijau negara kita pernah tekankan polisi hijau, di mana kita akan pergi ke sektor agriculture dan kita tinggalkan sementara. Jadi sekarang ni kita lihat kembali Cik Amar, permintaan, keperluan pertanian, especially pertanian pintar, pertanian moden sangat-sangat diperlukan di negara kita. In fact di seluruh dunia sekarang mereka menekankan sektor pertanian pintar atau pertanian berteknologi tinggi. Jadi Cik Amar, kita lihat sekarang ni, sebelum ni kita tinggalkan sebentar agriculture. Now kita nampak ini satu perkara yang penting yang kita harus kembalikan kepada sistem pendidikan kita. Kalau kita tengok Cik Amar, NUTP kita pernah membawa usul untuk mengembalikan subjek sains pertanian seperti dulu Cik Amar, aliran sains pertanian. Okey, saya berdapat informasi mungkin kita agak kurang mendapat membuat kajian. Sebenarnya dah ada sekolah-sekolah terpilih yang mengadakan subjek pertanian, bukan sains pertanian, daripada pertanian menjadi subjek pilihan untuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 Cik Amar. Jadi saya lihat di sini mereka sudah mula fokus kepada pertanian moden, di mana subjek-subjek yang diajar lebih kepada teknologi pertanian yang terkini. Jadi kalau kita tengok isu semasa landscape pertanian bukan saja di negara kita bercakap tentang global di seluruh dunia. Tapi kalau kita pergi spesifik pada negara kita nampak sebenarnya masih kurang R&D, research and development dalam bidang pertanian. Kita masih orang kata tu ada sedikit pembaruan, ada sedikit peningkatan dari segi minat masyarakat dan juga institusi pengajian tinggi terhadap pertanian, tetapi masih kurang. Kita tengok macam contoh Maldi buat pelbagai R&D dalam bidang pertanian, especially bahagian orang cakap komoditi, padi, kelapa sawit, getah dan sebagainya. Jadi kita lihat sebenarnya kita masih kurang, universiti masih kurang menjalankan R&D untuk teknologi pertanian berteknologi tinggi. Kita boleh bercakap kalau pasal R&D Cik Amar, bukan setakat pokok saja, kita biji benih pasal baja, plant booster dan juga planting media itself. Macam kita nak tanam pokok ni, apakah planting media sesuai? Kita dah ada wool, ada sponge, macam-macam. Bukan hanya gali tanah, letak benih cukup. Tak ada. Kita nak belajar tentang macam mana nak buat baja kompos sendiri, nak hasilkan raking yang cantik. Macam di Jepun, belajar-belajar. Okey, baik. Kalau menurut satu kajian yang dilakukan oleh Nurul Ikhwan, Rozi, Ahmad Esa, Dr. Jamaluddin, juga Muhammad Zaid Mustafa dari Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein On Malaysia, yang melakukan pengaruh subjek pertanian dalam membina minat pelajar terhadap kerjaya dalam bidang pertanian. Kajian kes di Sekolah Menengah Teknik.
pun dah ada daripada universiti dan sebenarnya kalau dilihat kepada subjek pertanian ini sendiri, kerajaan yang terdahulu pun sudah pun melakukan satu tinjauan. Dia kata kita kena ajar balik sains pertanian yang perlu diperkenalkan di sekolah. Pandangan Tok Len Asia sendiri macam mana? Okey, kalau ikut pengalaman kita dan juga ikut kemahuan atau kita punya visi, memang kita sangat-sangat mengharapkan kerajaan yang sekarang ini kembali menekankan orang cakap subjek sains pertanian ke sekolah-sekolah. Mungkin sekolah menengah dan juga peringkat lebih tinggi di universiti, Cik Amar. Jadi kita lihat sebagai kita, contoh usahawan Cik Amar, kita nak buat pelbagai inovasi tapi kita tiada kepakaran. Di mana kepakaran ni yang kita boleh ambil daripada universiti. Mereka banyak buat kajian-kajian berkaitan dengan teknologi pertanian tinggi. Jadi kita perlukan semua ni, because kita tak sempat, of course kita nak fokus existing business kita tak ada knowledge, kita ada kesempatan untuk melakukan R&D. And then ada things that R&D memerlukan kos yang tinggi. Jadi apabila kita lihat kalau perkara ini dibawa kembali, dimasukkan ke universiti sebagai subjek utama, kita lihat ia dapat membantu usahawan-usahawan pertanian di negara kita, Cik Amar. Jadi kita tengok di samping itu juga kita lihat dengan penerapan kepada pertanian moden, dan kita lihat perkara ini because sekarang kita tengok student yang baru graduate daripada agriculture punya bidang, mereka sebenarnya agak kekurangan pengalaman. Mereka banyak lebih belajar dalam kelas instead of di luar, walaupun ada latihan praktikal, tapi kebanyakan yang kita dapat informasi datang jumpa kita teori, dan juga kalau latihan praktikal pun mereka akan pergi ke ladang-ladang besar. Contoh mereka masuk Semdabi, Felda, Fekra, di mana mereka pergi ladang-ladang besar, tak banyak yang mereka belajar. Mungkin mereka belajar berkaitan pertanian komoditi, which is di mana sebenarnya pertanian ni bukan sekadar komoditi, kita ada yang lain untuk sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, Cik Amar. Kan, jadi baik kita buat lawatan je macam tu kan. Kita nak belajar ni sebenarnya ni. Kita nak hands on. Jadi kita berada kat sana, kita menjalankan aktiviti, memang kita buat A sampai Z. Jadi ini akan mendedahkan pelajar-pelajar kepada teknologi pertanian berteknologi tinggi. Yang sekarang kita tak nak ketinggalan pelajar-pelajar kita dan juga usahawan, because pelajar ni later mereka jadi usahawan. Jadi kita tak nak kita ketinggalan, especially dalam kita bercakap tentang Industrial Revolution 4.0. Penggunaan, kita cerita pasal robotik, kita cerita pasal automation, kita cerita pasal artificial intelligence. Jadi kalau benda-benda ni pelajar kita tak didedahkan sekarang, mungkin apabila mereka graduate nanti mereka masuk industri, mereka ketinggalan. Ketinggalan, of course dalam negara kita pun tak besar mana sangat. Jadi kalau ilmu-ilmu ni tak dibekalkan pada mereka sekarang, kita akan ketinggalan dan terus ketinggalan. Kalau mungkin bukan untuk perniagaan sendiri pun, mungkin untuk survival itu sendiri juga penting kan. Kalau semalam malam tadi satu stesen televisyen swasta juga memaparkan contoh-contoh mereka yang melakukan pertanian di rumah. Kan ada satu saudara kita ni ditanam dalam polybag sahaja. Elok-elok pula pokok bendi dia, cili dia kan dah macam air. Kan dia siap sampai boleh jual dekat kedai runcit dekat kawasan rumah dia, dan juga bagi dekat jiran pun boleh juga. Okey, baik. Kalau kita tengok trend mega global dan juga domestik yang mampu mempengaruhi sektor pertanian negara sendiri, macam mana Tok Lan? Okay, of course anything dalam dunia ni dia ada bersangkut paut tak sedikit sebanyak, macam mana. Jadi kalau kita tengok trend global sekarang ni, banyak trend-trend yang memberi kesan kepada seluruh dunia dan terutamanya negara kita. Macam kita cerita pasal urbanization. Last episode kita cerita pasal perpindahan, proses perbandaran, di mana tanah-tanah rakyat berhijrah ke kawasan bandar, tanah-tanah di kawasan banyak diteroka untuk urbanization, pembinaan bangunan dan sebagainya, infrastruktur. Pertanian dilupakan. Pertanian, jadi tanah-tanah untuk pertanian mungkin makin lama makin berkurangan. Jadi kita dah buat pembinaan infrastruktur lain. Yang kedua kita tengok ialah perubahan demografi, pertumbuhan penduduk dan juga pendapatan. Apabila masyarakat berpindah ke bandar, banyak kesan-kesan sosial. Kita lihat ada yang miskin bandar, ada yang golongan B40 dan sebagainya. Ini adalah trend-trend yang terjadi bukan saja di negara di Malaysia, termasuk negara luar. Jadi ini adalah trend yang memberi kesan kepada penduduk setempat, di mana agriculture dilihat boleh mengatasi sedikit sebanyak masalah-masalah ini, Cik Amar. Yang ketiga saya tengok ialah kesan geopolitik dan perubahan kuasa ekonomi global. Kita bercakap dengan pandemik, contoh baru ni pandemik COVID-19, Cik Amar. Kita lihat kesan, kita dah nampak kesan dia macam mana. Kita lihat kesan trade war antara US dan China, memberi kesan kepada kita sebenarnya. Dia juga akan
kalau kita tengok buying power, kita tengok buying power kuasa-kuasa besar seperti China, US, India dan sebagainya, Cik Amar. Saya ambil contoh, Cik Amar, contoh kalau dulu kita nak buat korban lembu, kita ada bekas kita ada kenal beberapa importer lembu yang mau masuk daripada Vietnam, daripada Australia dan sebagainya. Harga lembu sekarang makin tinggi meningkat. Betul, kerana bahagian pun dah mahal lah. kerana kuasa-kuasa besar di China, mereka membeli semua benda ni dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kita macam mana kita nak compete harga kita dengan harga yang China offer kepada negara-negara pembekal ni. Jadi ini memang memberi kesan pada negara-negara seperti kita. Jadi inilah antara faktor utama yang kita perlu ambil berat, kerana trend-trend ini yang akan mengubah landscape industri pertanian di negara kita, Cik Amar. And then kita lihat yang seterusnya lah, eksploitasi pengetahuan dan tekno keusahawan kita tadi, IR 4.0, automation. Kita bercakap tentang artificial intelligence, di mana benda ini perlu kita hadapi, perlu kita guna pakai, Cik Amar. Kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman mana. Nak tak nak kita kena ambil tahu juga. Betul, bermana sektor lain kita tengok, sektor fintech for example, sektor e-commerce, mereka begitu cepat, di mana negara kita boleh replicate atau kita ambil kita guna pakai teknologi itu yang digunakan luar. Tapi dalam industri pertanian kita lihat agak kurang. Padahal di luar sana kita tengok di Japan, di Europe, di US, mereka punya pelbagai teknologi tinggi untuk pertanian. Kenapakah kita masih tidur, kita tak ambil benda terbawa seperti industri yang lain. Kita tengok e-commerce, kita dah ada Lazada, Shopee dan sebagainya, Cik Amar. Tapi Alhamdulillah kita lihat baru-baru ni kita dah nampak dah nampak ada pihak-pihak yang mula nampak kepentingan e-commerce terhadap produk-produk pertanian, Cik Amar. Jadi kita lihat inilah antara trend global yang memberi kesan kepada industri pertanian, especially di negara kita. Okey, baik. Kalau kita tengok di contohnya kita ambil di UK, macam Tok Lan cakap tadi, mereka telah mulakan pertanian, sains pertanian di sekolah ini sejak dari sekolah rendah. What urban farming can do for your school, urban farming, mereka mulakan daripada seawal sekolah rendah lagi. Dan patutlah kalau mereka itu besar, mereka dah tahu macam mana nak buat ban sendiri kan, dengan kotak kayu, letak pasir, walaupun tinggal di kawasan urban. Adakah ini juga yang cuba kita pupuk, dan kita memang kena ambil tahu, tak boleh kita lupa mata, kita tak boleh tradisional lagi macam dulu. Ya, itulah ini kesan tadi, trend global, Cik Amar. Anak-anak kita lebih kenal Farmville dalam handphone mereka, dalam gadget mereka, daripada tanaman actual, fizikal tanam jagung sekejap je, Tanam jagung sekejap. Mereka memang expert. Aku tanya Farmville, anak-anak saya pun expert kalau tanya pasal Farmville. Tapi ini pengalaman kita apabila kita buat program di sekolah-sekolah tinggi. Cik Amar, kita pergi sekolah boarding school atau sekolah yang terbaik di Malaysia, student form 4, form 5 yang terlibat dalam program kita. Bila kita buat demo, kita buat sedikit workshop demo, kita tunjukkan biji benih, cara penanaman. Biji benih pun mereka tak kenal. Macam ini ke rupanya asal sayur pokok ni daripada biji benih ni. Ni kita cerita budak-budak boarding school. Itu sekolah berasrama sekolah ni. bersama yang budak consider pandai pandai-pandai. Jadi kalau level macam tu pun mereka tak faham macam mana daripada biji benih boleh menjadi sayur yang kita boleh makan. Jadi ini memberikan agak kerunsingan kepada kita sebagai, of course, sebagai ibu bapa. Bukanlah untuk merendahkan sistem di negara itu, tidak. Tapi kalau di luar negara, kalau kita tengok, mereka dah boleh buat baja kompos sendiri. Exactly, Kan betul. kita macam baja kompos kan, belilah kat kedai. Exactly. Jadi benda-benda ini yang kita perlu terapkan kepada anak-anak kita. Saya nampak kalau daripada seawal sekolah rendah adalah lebih baik. Tapi kalau kita for starting, mungkin kita lebih tekankan, because universiti yang kita nampak, institut pendidikan tinggi yang kita boleh nampak, yang boleh kita boleh fokus dan lebih penekanan. Because mereka ada expertise, mereka ada infrastruktur, kepakaran. Mungkin lab mereka lebih canggih untuk buat aktiviti R&D, research yang boleh dipakai oleh macam kami, usahawan-usahawan kami perlukan expert daripada IPT ni untuk membantu kita. Cik Amar, mungkin saya ada tanam sayur, Cik Amar, saya perlukan plant booster. Saya nak sayur instant saya 20 hari, 15 hari saya nak harvest sayur saya. Jadi plant booster macam mana sebenarnya saya gunakan? Saya ada customer, klien saya yang ada penyakit kanser stage 4. Dia nak 100% organik. Dia tak nak pakai baja hidroponik. So apakah pihak IPT boleh bantu saya menghasilkan baja 100% organik, yang mana dia boleh guna pakai oleh ada pesakit-pesakit kanser, Cik Amar, dia agak sensitif terhadap baja-baja kimia. Jadi seperti yang kita tahu, baja hidroponik ialah chemical fertilizer. Jadi inilah antara keperluan yang kita sangat harapkan pihak IPT, universiti-universiti ataupun research center membantu kita, usahawan-usahawan kecil, Cik Amar.
Okey, baik. Anda boleh ikuti Talkland Agritrade Asia yang terletak di E101 Plaza Cristerville, Jalan Vita 1, lingkaran Cyberpoint Timur, Cyber 12, Cyberjaya. Ataupun anda boleh ke Facebook sendiri untuk melihat banyak success story. Kalau semalam saya rasa saya tengok gambar yang, ya Allah, sawi. Saya ingatkan sawi Zarina Zainuddin je besar-besar muka. Orang lain pun besar-besar muka juga ni, Tok Lan. Jadi okey, baik. Macam mana kalau kita nak tengok pada perubahan geopolitik kan, dan juga perubahan kuasa ekonomi global mampu memberi kesan kepada negara kita kalau kita tak bersedia? Ya betul Cik Ahmad, memang amat menakutkan. Kalau kita lihat, kalau tak silap saya, awal tahun ni atau hujung tahun lepas kita digemparkan dengan isu India memboikot minyak sawit kita, Cik Ahmad. Ini betul-betul orang cakap memberi kesan kepada, of course, industri pertanian kita, pengusaha-pengusaha ladang sawit, Felda, Felcra, Samdabi dan sebagainya. Jadi ini adalah kesan geopolitik dan perubahan kuasa global, di mana kita tak tahu, Cik Amar, anytime yang mungkin lepas ni ada negara lain pula menghentikan pembelian daripada negara kita, daripada komoditi kelapa sawit, getah dan sebagainya. Jadi apakah yang perlu kita lakukan sekarang? Jadi kalau kita ada knowledge, kita ada teknologi, kita bawa benda tu ke sini, kita boleh produk, kita boleh hasilkan produk daripada hasil-hasil komuniti kita. Kita banyak produk-produk, especially contoh getah, kita boleh hasilkan sendiri tanpa kita perlu ekspor ke luar negara. Kita ekspor produk siap, contoh tayar dan sebagainya. Instead of kita ekspor produk komuniti keluar. Jadi aktiviti R&D ni perlu dilakukan di dalam negara kita, aktiviti perusahaan perlu dilakukan di negara kita agar negara kita bercerita pasal KDNK negara juga macam. Of course certain produk agriculture ni kita perlu ekspor keluar, tapi ada juga yang perlu kita hasilkan untuk kita punya own consumption, untuk negara kita punya consumption. Sebagai contoh sayur-sayuran memang kita perlu hasilkan sendiri instead of kita import dari luar. Kita sekarang import 60%. Selalu kita import lah, senang cerita. Jadi ini agak mengecewakan kita sebenarnya. Sebenarnya kita, negara kita ni amat sesuai untuk aktiviti pertanian, agriculture. Kita punya cuaca yang baik, kita punya tanah yang baik, dan kita punya sebenarnya kepakaran. Kalau kita betul-betul kita fokus dan kita usahakan. Sekarang ni pula tengah panas. Hari ni je lah hujan kan. Panas tu panas cantik. Memang kembang dia punya tak ingat dunia Exactly. Especially tanaman hidroponik, Cik Ahmad. Orang ingat tanaman hidroponik, ramai kau customer saya Cik Roslan, minggu ni panas dia macam pokok saya macam mati ke tak? Saya kata no, memang hidroponik kita perlukan panas. It's the right time untuk you mulakan tanaman. Kalau yang dah berhenti lama tu, mulakan semula. Semai pokok, memang hidroponik kita perlukan cahaya yang maksimum, yang banyak untuk menghasilkan pokok yang cantik. Okey, baik. Berbalik kepada pendidikan ni tadi Tok Lan. Bagaimana sektor pendidikan negara kita melihat kepada institusi pengajian tinggi lah, seperti universiti dan kolej mampu mengambil peluang atas perubahan mega global seperti IR 4.0 ni? Okey, kita lihat. Okey, Encik Amar, ini yang kita tekankan tadi. Kita kalau boleh kita nak lebih serius dalam agriculture, dalam kita terapkan di peringkat universiti. Mereka ni adalah produk-produk yang akan keluar nanti, yang akan masuk dalam industri. Kita nak industri ataupun agriculture ni dijadikan kerjaya pilihan. Kalau kita lihat sekarang ni dengan agriculture, semua orang tak minat. Even parents kata, you nak masuk agriculture, you nak buat apa, you nak tanam apa kan. Jadi kita nak benda ni dijadikan lebih seksi, lebih atraktif. Jadi kita Ciamah kalau pernah dengar, baru-baru ni ada satu Asia Drone Academy, di mana mereka Asia Drone Academy. Exactly, mereka membuat course untuk belajar drone, cara menerbangkan drone, pilot drone. Jadi ini satu hari nanti mungkin Malaysia akan dijadikan satu career. Kita bawa drone. Of course, bila kita bercakap mengenai modern smart farming, kita ada ladang yang beratus ekar, kita perlukan teknologi tinggi. Kita perlu menggunakan drone untuk menjaga kawasan pertanian kita. Jadi kita perlukan pakar-pakar yang boleh mengawal. Kita ada drone pilot yang terlatih, yang ada knowledge, yang ada expertise dalam bahagian ini. Jadi ini adalah satu contoh peluang yang perlu diambil. Kita tak apa nak tunggu lagi, Cik Amar. Ini dalam kita tengok dalam bidang-bidang lain banyak yang kita dah explore, seperti fintech, e-commerce. Dalam bidang pertanian juga kita perlu jadikan bidang pertanian ni seksi agar menarik minat golongan muda untuk masuk ke bidang pertanian. Yang kedua, kita tengok research collaboration, Cik Amar. Kita tengok macam-macam teknologi kita lihat di Jepun, di US, di Europe, macam pelbagai teknologi yang digunakan untuk bidang pertanian. Jadi kesempatan ini perlu diambil oleh
kita punya IPT kita, universiti kita membuat collaboration dengan universiti-universiti dan research center di luar sana. Mereka ada pelbagai teknologi. Kita pun ada buat study, kita lihat mereka ada pelbagai macam saya cakap plant booster for example tadi, Jepun ada banyak buat, Mitsubishi ada buat plant booster punya research. Jadi kalau benda ini kita boleh buat collaboration, kita boleh bawa benda ini masuk ke negara kita dan apply di negara kita. And then of course kalau kita nak jadi yang terbaik, kita perlulah berguru dengan guru yang baik. Macam kalau kita lihat dalam bidang agriculture ni, guru yang baik sebenarnya di luar sana kita lihat. Kalau kita tengok Yamaha kan, Tok Lan, Yamaha pada satu ketika dulu mereka juga merupakan antara pengeluar sayuran yang agak besar, khususnya dalam tomato dan sebagainya di Jepun. Okey, baik. Cuba Tok Lan cerita sikit apa kolaborasi yang baru-baru ni. Saya rasa dalam 2-3 hari yang lepas bersama dengan Al-Fatih School lah. Ya betul. Apa cerita tu? Okey, Al-Fatih School di Setia Alam, Shah Alam. Jauh tu saya berjaya pergi Setia Alam ya, tu. Betul. Kita insya-Allah kalau sekat Klang Valley tu tak ada masalah kita sampai. Kita boleh. Jadi Al-Fatih School ni mereka telah mengembangkan perniagaan mereka. Mereka dalam bidang education. Mereka ada primary school. Now yang kita pergi ni ialah secondary school. Okey. Jadi mereka melihat secondary school ni dia nak terapkan sekolah menengah pertanian bandar kepada pelajar-pelajar. Because of MCO ni mereka terpaksa tunda kemasukan, which is bulan Januari 2021 akan ada kemasukan ke secondary school lah, sekolah menengah. Jadi awal-awal mereka dah masukkan silibus pertanian bandar dalam sistem pendidikan mereka. Jadi untuk bagi tujuan ini mereka mendapatkan set hidroponik kita. Jadi kita install di sekolah sana. Berapa set ni Tok Lan? Banyak ni? 6 set kita install sana. Okay. 6 set. Jadi bulan 1 nanti sudah masuk sekolah, tengok pokok dah besar. Pokok dah besar, and then kita akan datang, kita akan buat workshop, kita akan demo, ajar kepada student-student sebelum dimasukkan dalam silibus pendidikan mereka. Saya sangat berterima kasih kepada pihak Al-Fatih School. Nampak dua sepasang suami isteri lah, dia sangat muda lagi tapi nampak very betul. Kalau kita tengok layout di sekolah Al-Fatih ni, dia simen dengan turf tiruan kan, tapi disebabkan kita guna hidroponik TFT set, tak kisahlah tanam kat mana, atas bumbung tak ada masalah. Memang of course rooftop ni pada space, insyaAllah in future nanti kita akan expand lagi. Dia ada lab. Tahu turf ni penuh dengan TFT je lepas ni kan. Dah meniaga sayur pula. Exactly. This thing yang mereka nak terapkan kepada pelajar supaya mereka tahu apa yang mereka makan, macam mana menanam, macam mana nak harvesting, and then make sure apa yang kita makan adalah bebas racun, serangga, pestisida dan sebagainya. Saya rasa ini satu inisiatif yang terbaik yang dilakukan oleh sekolah Al-Fatih di Setia Alam ini. Okey, baik. Mungkin ada yang bertanya macam mana ni saya nak ikuti kursus nak jadi seorang petani urban dengan Tok Lan ni. Ada yang tanya ni. Okey, sebelum MCO tu kita ada buat workshop di premis kita di Cyberjaya, Cik Amar. Setiap hari Selasa, kita buat. Tapi kalau MCO ni kita berhentikan sementara. InsyaAllah soon kita akan buat secara online, Cik Amar. Of course kita tak boleh lagi nak buat di kedai kita akan buat secara online. And then kita juga ada buat kolaborasi dengan beberapa agensi untuk buat online training, online workshop untuk urban farming. InsyaAllah just keep follow us, and then kita akan update nanti di Instagram dan Facebook kita lah sebarang cakap update berkaitan dengan workshop, public workshop, di mana mungkin anda yang baru nak mencuba. Of course macam saya selalu cakap, 85% customer kita Cik Amar beginner, tak pernah tanam. Yang duk kata tangan panas lah, tangan tanam tak pernah jadi. Ni bukti depan mata. Sekali lagi saya cakap, saya ingat tangan saya panas rupanya. Menjadi pula Tok Lan kan. Terima kasih. No such thing tangan panas, tangan sejuk. Actually dengan usaha kita sikit, dengan knowledge yang penting. Knowledge sangat penting. Kalau kita tanam, kita tinggal, memang tak jadi apa. Baik, tanya Rashid Riza, pertanian di college ada ke? Itu bidang apa Tok Lan? Okey, certain college ada Cik Amar. College pertanian of course ada, memang ada pertanian lah. Cuma mungkin saya belum betul-betul buat orang cakap survey di college pertanian. Adakah mereka mengajar subjek yang kita cakap tadi, pertanian berteknologi tinggi, smart farming, kita bercerita pasal IoT, in depth ya. Jadi kita so far yang kita dapat tahu setakat basic fertigasi dan sebagainya ada diajar di sana. Yang smart farming saya tak pasti. Saya ada college yang mengajar subjek-subjek smart farming di sana, mungkin baru diperkenalkan. Okey.
Baik, itu saja waktu yang kita ada bersama-sama dengan Tok Lan ataupun Encik Roslan Ghazali selaku CEO dan juga pengasas Tok Lan Agritrade Asia, dan anda boleh layari Facebook, anda boleh cari sendiri di mana Tok Lan berada, dan mungkin untuk anda yang ingin cari TFT set, ada yang tanya berapa harga paling murah, yang tanya Tok Lan. Oh, harga kita murah macam bermula daripada mampu milik daripada 100 hinggalah yang ready set yang 799 premium sikit lah. Yang premium sikit 799. Nak custom made pun boleh Cik Amar. Cik Amar nak ada specific size pun kita boleh. Maksudnya Tok Lan datang rumah ukur lah. Saya nak buat keliling rumah, boleh. Boleh keliling rumah sampai atas bumbung pun boleh buat ya. Because tanah ada pun ni tak perlukan tanah kita gunakan planter set plastik PVC. So tanah tak menjadikan masalah. Anda tinggal di atas bangunan ke di bawah landed pun semua boleh. Lereng bukit pun boleh bang. Boleh. Dia apa yang saya suka tentang set Tok Lan ni, satu set Tok Lan yang bagi untuk beginners hari tu, saya menanam dalam bilik sekarang. Dalam bilik ada cili dan juga ada bayam Brazil. Sedang elok dia tu, dapat air yang cukup, matahari yang cukup. Sangat menarik. Jadi untuk sekolah-sekolah tadika swasta yang mungkin sedang mendengar, untuk anda yang ingin Tok Lan datang buat demo dan juga buat workshop, boleh. Kita boleh pergi ke sekolah. Sangat kami memang looking forward untuk kita pergi buat demonstration, sharing and awareness session di sekolah-sekolah, sekolah tadika ke sekolah rendah, sekolah menengah, even ke peringkat universiti. Kita boleh ke mana-mana saja insya-Allah. Hubungi saja Tok Lan Agritrade Asia. Nombor telefon boleh, nombor telefon 0123036896. Masuk ke Instagram, Facebook, semua nombor telefon saya di sana Cik Amar. Direct terus ya Cik Amar. Tak ada orang ketiga. Tak ada orang ketiga. Orang ketiga terlambat salah informasi. Okey, baik, terima kasih Cik Roslan. Okey, terima kasih Jamal, terima kasih. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan mungkin Tok Lan bawa tetamu, wallahu alam, tak tahu lagi, kita tengok macam mana. Tapi itulah dia, kita ada Tok Lan Agritrade Asia, cerita tentang bagaimana urban farming itu bukan hanya mampu mengubah mentaliti kita, dan juga ia sebenarnya mampu mengubah ekonomi kita. Betul. Baik, terima kasih Tok Lan. Kita akan kembali selepas ini. Itu saja program Alangkah Baiknya bersama-sama dengan Tok Lan Agritrade Asia. Kembali selepas ini. FM 93.9 di Lembah Kelang, FM 107.5 di Johor. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP bermula 10 Jun hingga 31 Ogos 2000.